اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Natasha binti Muhammad. Nombor mencik saya 059460. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk tugas dan kewajipan malaikat. Malaikat merupakan ciptaan dan hamba kepada Allah yang dijadikan daripada cahaya lagi mulia dan terpelihara daripada maksiat. Mereka tidak berjantina, tidak mempunyai suami dan isteri, tidak beribu dan bapa, dan tidak beranak. Malaikat tidak tidur dan tidak makan, serta tidak minum. Mereka mampu menjelma kepada rupa yang dikehendaki dengan izin Allah. Sebagai contoh, malaikat datang kepada kaum Lut menyerupai lelaki yang kacak. Malaikat dikatakan mempunyai sayap dan mampu terbang dengan laju, sesuai dengan cahaya yang bergerak laju. Dapat mengetahui tugas dan kewajipan semua malaikat secara terperinci, kerana tiada khabar yang yakin dan disabitkan oleh ilmu. Al-Quran hanya menceritakan sebahagian kecil daripada tugas dan kewajipan tersebut. Maka wajiblah kita mengimaninya, menepati apa yang dijelaskan dan dikhabarkannya. Al-Quran telah menjelaskan sebahagian daripada nama-nama mereka, maka kita juga wajib mengimani mereka melalui nama-nama tersebut. Antara tugas para malaikat ialah yang pertama, menyampaikan kalam Allah dan hukum hakamnya atau syariatnya kepada para rasul, seperti yang dinaskan oleh Al-Quran. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Yang bermaksud, ia Al-Quran dibawa turun oleh Al-Ruh dan Al-Amin, Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Terjemahannya, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang pertemuan kiamat. Surah Al-Ghafir ayat 15. Sebagaimana yang dinaskan oleh beberapa hadis sahih dan mutawatir, malaikat yang ditugaskan dengan kewajipan ini ialah Jibril AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahana binti Ismail, nombor metrik 061515. Dalam video ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang tugas malaikat yang kedua. Tugas malaikat yang kedua ialah menanggung arash. Tugas ini dengan tegas dan jelas dinaskan oleh Al-Quran. Bilangan mereka yang menanggung arash pada hari kiamat ialah 8 malaikat. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17 yang bermaksud, dan para malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arash Tuhanmu di atas kepala mereka. Para malaikat pemikul atau malaikat penjunjung dan pembawa arash terkenal dengan nama Hamalat Al-Arsh. Dipercayai berjumlah 4 sang malaikat. Setelah hari kiamat akan bertambah menjadi 8 sang malaikat, termasuk 4 malaikat utama, iaitu malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel dan Hamalat Al-Arsh. Justeru Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, adakah masih ada malaikat yang lebih hebat daripada kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, ada. Malaikat Israfil mempunyai 1200 sayap, yang satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril." Sesudah itu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Adakah malaikat Israfil paling hebat?" Jawab malaikat Jibril, "Tidak. Malaikat yang memikul arash Allah, malaikat ini mempunyai 2400 sayap, yang satu sayapnya menyamai 1200 sayap malaikat Israfil." Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nur Nabila Husna binti Tengku Hasim, nombor metrik 059484. Tugas malaikat yang ketiga adalah mengawal syurga dan melayani para penghuninya. Nama yang diberi kepada malaikat dengan tugas ini ialah Al-Khazanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 73.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Maksudnya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan dihantar ke dalam syurga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni syurga, dan pintu-pintunya telah dibuka, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, yakni penghuni syurga, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dalam ayat 23 pula ialah jannat adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maksudnya syurga adni yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh daripada para bapa mereka, para isteri mereka dan anak cucu mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Syakira binti Zunaidi, nama matriks 090756. Seterusnya saya akan sambung pembentangan rakan saya pada poin yang keempat, iaitu malaikat yang bertugas sebagai mengawal api neraka dan mengurus para penghuninya. Okey, poin yang pertama, malaikat Az-Zamaniyah merupakan malaikat yang mengawal dan menguruskan para penghuninya. Zamaniyah jamak daripada Zamaniyah yang merupakan dari sudut PM, maksudnya adalah menolak. Yakni ada malaikat yang ditugaskan di luar neraka untuk menolak manusia dahaka ke dalam api neraka. Okey, Zamaniyah ini juga ada dikaitkan dengan istilah malakun nar, yakni bermaksud malaikat yang dikhususkan di dalam neraka, ataupun khazinun nar yang bermaksud malaikat bertugas menjaga di dalam neraka. Okey, seterusnya, sifat malaikat ini adalah sangat kasar, keras dan tiada belas kasihan walaupun sebesar zarah. Seterusnya, bilangan malaikat Az-Zamaniyah ni terdapat 19 malaikat. Buktinya yang pertama di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penangan malaikat Zamaniyah yang berjumlah 19 malaikat, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nescaya Allah buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebuah syurga. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan bukti yang lainnya adalah dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddathir, surah 74 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Alaiha 19. Yang maksudnya pengawal dan penjaganya adalah 19, ini 19 malaikat. Jadi terdapat persoalan, di manakah tugas malaikat Malik? Okay, malaikat Malik adalah ketua bagi penjaga pintu neraka, yang di bawahnya malaikat Malik inilah terdapat 19 lagi malaikat Az-Zamaniyah. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Adilah binti Abdul Aziz, nombor metrik 059005. Jadi saya akan terangkan tugas dan kewajipan malaikat yang kelima, iaitu mengawasi segala amalan dan tindakan setiap manusia yang mukallaf dan mencatatnya di dalam buku daftar. Malaikat tersebut dinamakan Raqib dan Atid, di mana Raqib ni mencatat amalan kebaikan di sebelah kanan, manakala Atid mencatat amalan keburukan di sebelah kiri. Jadi, masing-masing menulis walaupun sekecil mana kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Tugas ini dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Qaf ayat 17 hingga 18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Terjemahan, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapannya yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Nur Alin Atirah binti Muhammad Samsudin, nombor matrik 059033. Tanpa membuang masa, saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya, iaitu poin yang ke-6, tugas dan tanggungjawab malaikat menjaga dan memelihara manusia dalam perjalanan hidupnya dan urusannya, yang mana malaikat ini Allah menamakan dengan nama Al-Hafazah dan Al-Mu'aqibat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya, yakni dari sesuatu yang berbahaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan kata muakibat menurut Ibnu Katsir dimaknai sebagai malaikat yang bergantian, yang bergantian silih berganti mengawasinya di waktu siang dan malam. Ada juga malaikat yang menjaganya dari peristiwa yang buruk. Ada juga yang bergiliran mencatat amalan-amalannya yang baik dan buruk. Ada juga yang menjaga di sisi depan dan juga di belakang. Menurut karya Ibnu Katsir, ayat ini juga menjadi salah satu penjelasan dari makna hafazah, yang berarti malaikat penjaga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat yang ke-61, huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazah, yang memberi maksud, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal, yakni malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan. Ayat ini menjelaskan bahawa hafazah adalah di antara malaikat yang menjaga manusia. Selain menjaga manusia, ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, iaitu dikenali dengan malaikat Raqib dan Atid. Seterusnya, menurut dalam satu ayat lain, Allah Subhanahu wa taala dia ada menyebutkan bahawa malaikat tersebut hanyalah satu saja dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang memberi maksud, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Menurut jumhur ulama, malaikat maut hanyalah satu, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantunya dengan malaikat-malaikat yang lain. Samalah halnya di antara ketua dengan tentera-tentera di bawah pimpinannya. Kesimpulannya, jika kita dapat lihat sendiri, dalam nas-nas Al-Quran, dia tidak menyatakan Allah tidak menyatakan nama-nama para malaikat yang diserahi pelbagai tugas tersebut, kecuali malaikat Jibril alaihissalam je. Malaikat Jibril alaihissalam sahaja. Wajib diketahui dan beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi tugas-tugas yang berlainan ini kepada sekumpulan malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui nama-nama dan pengkhususan tugas-tugasnya. Nama Israel yang diberi kepada malaikat maut adalah penamaan yang berdasarkan asar, yang kekuatan buktinya tak mencapai tahap wajib untuk diiktikadkan. Jadi setelah kita mendengar, setelah kita membaca penjelasan yang diberikan, mungkin masih bertanya-tanya tentang makna dan hikmah di sebalik tugas yang ditetapkan ke atas para malaikat tersebut. Pertanyaan ini timbul kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala tak sekali-kali lemah untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, sehingga dapat difahami bahawa Allah Subhanahu wa taala memerlukan pembantu dalam menjalankan tugasnya. Jadi jawapan yang paling ringkas adalah
Penentuan tugas tersebut kepada malaikat adalah manifestasi daripada kesultanan dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pertanyaan yang melainkan kudratnya yang bersifat maknawi dalam bentuk yang dapat dirasai oleh panca indera yang selaras dengan tanggapan manusia dan kebiasaannya dalam hidupnya. Adapun jawapan yang lebih terperinci akan dapat kita tatapi dalam fasa yang membincangkan tentang undang-undang sebab musabab di alam semesta, insya-Allah. Itu sahaja daripada pembentangan daripada kumpulan saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى